Terima kasih kepada anda semua bersama dengan kami di Cool FM, pilihan pertama untuk isu semasa. Hari ini kami bertiga sangat-sangat bertuah kerana kehadiran seorang jejaka tampan, iras-iras wajah saya bersama dengan kita. Ada orang cakap lah. Buktikan, sila buktikan. Alright, AHM Eja Aizah Muaz, sekali lagi kami nak bagi tahu kepada semualah yang mendengar, yang menonton juga, kita bersama dengan YB Khairy Jamaluddin, Menteri MOSTI, juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan. Selamat datang YB, terima kasih sudi bersama dengan kami. Ya, terima kasih. Baik, YB, mungkin waktu ini kita nak berkongsikan bersama dengan semua pendengar Cool FM yang pastinya ingin mengetahui mengenai vaksin pertama yang dijangka tiba di Malaysia pada Ahad ini, dan mungkin rancangan YB sendiri untuk fasa pertama setelah di atas perbincangan yang telah pun dilakukan. Silakan YB. Ya, terima kasih AG Haidra dan Muaz, dan terima kasih kepada semua yang sedang mengikuti Cool FM. Seperti mana yang telah pun diumumkan pada hari Ahad ini, sebanyak 300,000 lebih dos vaksin yang pertama akan tiba di tanah air kita. Vaksin ini daripada syarikat Pfizer, dan dengan dos ini kita boleh mula program imunisasi COVID-19 kebangsaan, di mana kita akan suntik seramai mungkin penduduk Malaysia sepanjang 1 tahun ini, untuk kita melindungi seramai mungkin penduduk di Malaysia daripada COVID-19. Kita akan mula dengan 500,000 pekerja-pekerja barisan hadapan daripada sektor kesihatan, daripada sektor keselamatan yang menjaga kita di hospital lah. Kita nak suntik diorang dulu sebab kita nak pastikan bahawa mereka dapat terus jaga kita. So ini adalah satu berita yang baik, dan Ahad ini insyaAllah sampai kalau tidak ada apa-apa masalah, kita dapat melihat harapan baru dalam perang kita menangani COVID ini. InsyaAllah YB, itu yang rakyat Malaysia mahukan. Dan terfikir juga saya mewakili rakyat-rakyat yang lain, selepas program imunisasi COVID-19 ni, kalau kuarantin kena 3 hari, kena 10 hari, 14 hari, bila dah lepas kena imunisasi ni, ada kena kuarantin ke ataupun boleh menjalani kehidupan seperti biasa YB? Ya, kita belum lagi boleh buat keputusan berkenaan dengan sama ada kita boleh secepat mungkin kembali ke norma yang dahulu ataupun keadaan biasa yang dulu, ya. Yang pasti apabila kita dapat suntik seramai mungkin, harapan kita adalah kita dapat kembali ke dunia yang biasa dulu, ya. Tetapi buat masa ini, negara-negara yang sudah pun memulakan proses suntikan ini pun masih lagi mengekalkan SOP seperti pakai pelitup muka, penjarakan fizikal dan sebagainya, sebab kita nak pastikan bahawa hanya apabila seramai mungkin kita sasarkan 80% penduduk kita terima vaksinasi ini, barulah virus ini susah dia nak cari nak jangkit orang baru. So bila itu berlaku, ia apa yang saintis sebut sebagai immunity kelompok ataupun herd immunity. Virus itu dia tidak boleh pergi mana-mana. So macam dulu kita ada demam campak, kita ada measles, rubella dan sebagainya. Apabila seramai mungkin kanak-kanak kecil dapat vaksin, kita tak dengar lagi cerita polio, cerita demam campak dan sebagainya. So kita nak benda yang sama jadi dengan vaksin COVID-19 ini. Mungkin satu hari nanti, tak lama lagi, apabila seramai mungkin dah disuntik, kita boleh kembali seperti biasa. Ya, dan kita nampak gayanya kita pun dah terbiasa dengan kehidupan rumah baru ni YB kan. Dan YB bagi tahu tadi memang pastikan semua akan dapat. Tapi macam kami dan rakyat juga sendiri nak tahu bagaimana pihak MOSTI nak monitor rakyat untuk memastikan semua orang akan dapat vaksin ini. Jadi kita ada 3 fasa. Fasa pertama daripada Februari hingga bulan April, ini melibatkan barisan hadapan. Selepas itu fasa kedua April hingga Ogos, ini adalah untuk warga MAS. Contohnya ibu bapa kita ataupun datuk nenek kita yang berisiko tinggi kalau terjangkiti dengan COVID-19, ataupun mereka yang ada masalah kesihatan seperti sakit jantung, kencing manis dan sebagainya. Kita utamakan mereka dulu dalam fasa yang kedua. Fasa yang ketiga adalah daripada Mei sehingga hujung tahun ini untuk semua orang lain lah, dewasa-dewasa yang lain yang lebih daripada 18 tahun yang tidak ada apa-apa masalah kesihatan akan dapat vaksin COVID-19. Kita akan pastikan bahawa
kita akan melihat dari data-data yang kita terima sejauh mana program ini berjaya. Sebab setiap kali rakyat kita ataupun penduduk Malaysia dapat vaksin, dia akan masuk dalam sistem MySejahtera. Jadi kita tahu dia dah divaksin ataupun tidak. Jadi pada tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, saya akan buat pemantauan ya, berapa ramai yang dah terima vaksin itu. Jadi saya boleh monitor sejauh mana program ini berjaya ke tidak. Dan saya boleh tengok contohnya di Selangor berapa ramai yang dah minta untuk dapatkan vaksin. Di Kedah berapa ramai yang belum lagi terima vaksin. Dan kita boleh buat kempen kesedaran di tempat-tempat yang mana mungkin vaksin itu agak lembab. Kita boleh menggalakkan lebih ramai lagi rakyat yang masih belum lagi daftar untuk daftar mendapatkan vaksin. Baik YB, selain daripada itu juga kalau kita lihat ada tadi YB memberitahu ada peringkat-peringkat untuk diberikan kepada semua. Tapi kalau adalah yang nak cepat untuk dapatkan vaksin tersebut, dan kita pun dah ada dengar jangan percaya kepada dari syarikat-syarikat swasta ke yang nak berikan vaksin kepada kita. Jadi ada ke jalan untuk kita, kalau bukan giliran kita tapi kita nak dapat cepat, maksudnya kita beli kat tempat lain YB? Setakat ini vaksin COVID-19 yang akan ada di Malaysia ini adalah hanya vaksin yang dibeli oleh kerajaan Malaysia di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Tidak ada mana-mana vaksin yang boleh dibawa oleh mana-mana syarikat swasta. Kalau ada pun nanti klinik ataupun hospital swasta yang beri vaksin, ia adalah vaksin yang dibeli oleh kerajaan Malaysia dan kita hanya guna klinik swasta itu untuk suntik saja. Ya, so kalau nak pergi ke klinik swasta nanti, pastikan bahawa klinik swasta itu didaftar di bawah program imunisasi COVID-19. Ya, kita akan senaraikan semua tempat pusat pemberian vaksin supaya rakyat tidak ragu-ragu dengan tempat dan juga vaksin yang mereka terima. Ya, YB KJ masih lagi bersama dengan kami. Ada juga persoalan YB, awal-awal lagi dia tanya, makcik ni risaulah, takut nak kena one off. Makcik cakap one off. Maknanya bukan main lagi. Maknanya macam mana ni YB? Injection tu kena sekali one off ke ada berulang, ada 2 kali? Sedikit penjelasan. Makcik tu kena sabarlah sebab dia two off. Makcik dah takut jarum. Two off. Macam vaksin Pfizer yang kita beli ni yang akan sampai pada hari Ahad ini, 2 off, 2 dos ya. So dia kena suntik 2 kali. Alright. Suntik yang kali pertama, lepas 21 hari dia kena suntik kali kedua. Tetapi akan ada juga vaksin yang telah pun kita beli, satu daripada negara China, CanSino, satu lagi daripada Amerika, Johnson & Johnson, yang 1 dos, tapi itu belum siap lagi. Yang ada sekarang hanya 2 dos. 2 off. 2 off. Makcik, 2 off. Makcik kena standby ya. Okey, YB, satu lagi kita nak tanya. Kita fahamlah dalam kehidupan ni kadang-kadang ada orang, ada kelompok yang tak setuju, ada kelompok yang okey, tapi bagaimana tindakan kerajaan untuk mereka yang anti vaksin ni? Adakah hanya biarkan saja atau tetap wajib ambil? Sebab saya tengok ada gosip-gosip kat laman sosial juga, YB kata yang tak ambil tak dibenarkan untuk keluar negara, duduk dalam satu kelompok je. Itu gosip, tapi kita nak dengar daripada YB Kari Jamaluddin sendiri. Buat masa ni tidaklah ada apa-apa sekatan kepada mereka yang tak terima vaksin, sebab kita nak ini menjadi satu program sukarela, iaitu rakyat yakin, dan sebab mereka yakin, mereka sukarela. Kita tak nak paksa rakyat terima, dan kita juga tidak mahu kata kalau tak dapat vaksin tak boleh buat aktiviti-aktiviti tertentu. Itu diskriminasi. Tapi apa yang kita nak adalah supaya seramai mungkin secara sukarela mengambil vaksin ini. Sebab itu kita buat keputusan yang pertama menerima vaksin nanti adalah Perdana Menteri kita, Tan Sri Mahyudin. Sebab ramai yang kata okey, kalau nak kita terima vaksin, pemimpin kena suntik dulu. Kalau okey, kita pun okey. Jadi dia akan suntik dulu. Yang kedua yang akan disuntik adalah Tan Sri Dr. Noor Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan. Saya rasa kalau rakyat nampak Tan Sri Noor Hisham disuntik pun dia yakin okey, ini pun dah disuntik. Lepas itu kita akan melihat ramai doktor, jururawat, barisan hadapan akan terima vaksin. Saya rasa
dia lihat dan yakin. Apabila ramai daripada rakyat kita yang ragu-ragu ini tengok doktor pun dah disuntik, jururawat pun dah disuntik, barisan hadapan dah disuntik, abang polis dah disuntik, abang askar dah disuntik. Saya rasa mereka pun akan yakin dengan vaksin. Oh, mereka dah disuntik, tak ada apa-apa masalah. Mungkin kalau ada kesan sampingan yang biasa-biasa saja macam bengkak dan sebagainya, saya rasa mereka akan confident untuk ambil vaksin. Bila dia tengok jumlah jangkitan turun, jumlah pesakit dalam ICU turun, lagi mereka yakin dengan vaksin ni. Jadi YB mungkin yelah kalau kita lihat ada yang kurang yakin apabila disuntik vaksin ini. Jadi berapa peratuskah maksudnya bila kita disuntik ini langsung kita tak boleh kena jangkitan? Adakah 100%, 98% ataupun berdasarkan kelompok dalam negara kita tu sendiri? YB. Kalau Pfizer punya vaksin ini 92% kita tidak, kalau kita terjangkit pun 92% kita tidak akan sakit daripada COVID. Itu keberkesanan vaksin Pfizer ni. Sampai 95% chance kita tidak akan sakit teruk daripada COVID-19. Maksudnya kalau kita terjangkit pun kita tak ada apa-apa simptom. Kita tak akan menunjuk gejala yang teruk daripada COVID ini. Dan sekarang ini maklumat terkini menunjukkan bahawa ia juga mengurangkan jangkitan. Maksudnya kita ambil vaksin, kita tak boleh nak jangkit orang lain dengan COVID-19. YB, saya duk terfikir juga YB, bila kita dah bagi suntikan vaksin ini, ramai pula yang cakap tak apalah, tak payah ikut SOP, vaksin dah ada, tak kena punya. Maknanya perlu tak YB mengikut lagi SOP ataupun ada kemungkinan ke PKPB ni semua akan dimasukkan dari masa ke semasa? Ya, harapan kerajaan adalah vaksin ini adalah sebahagian daripada langkah untuk pulihkan ekonomi kita. Dengan ramai ambil vaksin, kita boleh kurangkan sekatan-sekatan pergerakan ini. Perintah kawalan pergerakan akan dapat kita kurangkan. Ini harapan kerajaan. Kalau kita ramai-ramai ambil vaksin, lagi cepat kita boleh selesaikan PKP, lagi cepat kita boleh kembali kepada norma yang biasa. Cuma yang tutup muka dengan penjarakan sosial ini, penjarakan fizikal ini, mungkin kita kekalkan sementara dulu. Cuma padan semua-semua ni mungkin kita nampak ada harapan kalau ramai ambil vaksin, kita boleh kurangkan. InsyaAllah. Baik, lagi YB kita nak tanya juga berkenaan dengan COVID-19 ini. Satu yang sukar untuk kita jangka, sekiranya masih ada rakyat yang terkena walaupun telah mengambil suntikan, dan ia melibatkan komuniti, kapasiti yang besar, juga meluaslah. Jadi mungkin kerajaan mempunyai persediaan atau perancangan yang lain, ada plan B dan seterusnya? Kita akan sentiasa kaji keberkesanan vaksin, ya. Sekarang ini satu kebimbangan dunia adalah mutasi ataupun varian baru virus ni. Mungkin ada baca dalam berita, virus ni pun dia berubah, ya, dari bukan virus yang daripada Wuhan, China tahun lepas. Sekarang ini ada varian daripada Afrika Selatan dan sebagainya. Sebab itu saya sentiasa berhubung dengan syarikat-syarikat vaksin supaya dapat kajian vaksin yang kita beli ni berkesan ke tidak dengan varian ataupun dengan mutasi baru ni, dengan mutant baru virus COVID-19. Jadi kita akan pastikan bahawa dari masa ke semasa kita buat pemantauan agar vaksin yang kita beli betul-betul berkesan supaya tidaklah berlaku penularan varian ataupun mutasi yang baru ni. Baik, terima kasih banyak YB di atas perkongsian sedikit sebanyak mengenai vaksin yang akan datang menjengah ke dalam negara kita Malaysia pada hari Ahad ini. Interview ni boleh saya tanya soalan tak? Satu soalan. Boleh, silakan. Saya tak jawab. Kalau saya nak dengar jaminan daripada AG, Haiza dan Muaz. Okey. Adakah anda akan ambil vaksin COVID-19? Ini yes, of course. Yes, kita akan ambil. Pasti. Oh, tak sabar nak balik kampung. Ini bunga untuk YB. Terima kasih. Terima kasih YB. Assalamualaikum. Terima kasih YB. Terima kasih. Thank you.